kita tanya kepada Ustaz pula, Ustaz Muzaki, macam mana tahun ni? Dah masih nak bagi game ke? Masih macam mana kreatifan sekolah dan juga untuk Ustaz untuk dalam menyediakan anak-anak ni untuk menghadapi pembelajaran di rumah? Silakan. Okey, terima kasih kepada Puan Lily sekali lagi. Untuk tahun 2021 ini, sebelum tu saya cerita sikit lah. Macam tahun lepas, dalam PKP utama atau PDPR yang pertama itu, kami punya jadual sekolah ia tidak ada masa. Cuma dia beritahu hari belajar subjek apa. Okey, contoh hari Isnin belajar subjek PKS dan sejarah. Kami tak ada masa. Cuma waktu tu saya buat kelas waktu malam. Sebabkan permintaan. Kerana pada belah paginya muridnya masih nyenyak dalam keadaan dibuaian mimpinya. So terpaksalah buat malam kan, bagi meraihkan. Dan alhamdulillah dengan bila buat malam tu kelasnya ramai muridnya kan, berbanding bila kita buat pagi muridnya tak ada. Yang ada pun yang perempuan, yang muslimah saja. Yang lelaki dah ni sebabkan kekangan masa tidur mereka itu yang tidur sehingga 2, 3, 4 pagi yang menyebabkan ni. Tapi tak apa, itu pada peringkat pertama kita pun tak nak bagi dia stres dan sebagainya. Namun pada tahun 2021 ini sekolah kami sendiri telah ubah sistem itu dengan meletakkan masa seperti mana yang dibuat seperti mana sekolah-sekolah lain, iaitu kita ikut masa yang telah disusun seperti mana sekolah. Cuma dari sudut pembelajarannya berbeza sedikit lah. Maksudnya tak adalah satu hari tu sampai 6-7 subjek kan. Cuma ada, tapi bermula dengan ada masanya. Pukul 8 pagi misalnya subjek apa sampai pukul 10. Okey, lepas tu rehat pukul 11 sampai berapa ada subjek dia sebagainya. So dari sudut kat situ walaupun dia nampak macam seperti sekolah biasa, tapi alhamdulillah untuk tahun 2021 ni pelibatan murid dalam keadaan baik. Sebab apa? Dia dah bersedia. Okey, kita dah bersedia kan. Okey, sekarang tahun ni anda semua akan sekolah. Sekolahnya macam biasa, cuma masing-masing dalam keadaan maya, berada di rumah masing-masing. So dari sudut kita dah buat orientasinya, kita buat pada hari pertama tu memang tak mengajar langsung lah pada 20 Januari kan, buka sekolah tu. 14 Januari tu kan. Memang tak belajar langsung. Kita cerita, kita bagi tahu matlamat, hadaf kenapa kita buat online dan sebagainya biar orang jelas. Dan alhamdulillah sampailah sekarang pelibatan murid, mana-mana kelas, subjek dan sebagainya, mana-mana guru, pelibatan murid dalam keadaan yang baik kan. Dan guru-guru juga telah mahir dengan menggunakan, macam sekolah kami, guru-guru juga kita dah buat taklimat, dah buat bengkel, dah buat semuanya persediaan bagaimana penggunaan gadget, bagaimana barang-barang disediakan, macam mana nak guna Google Classroom, macam mana Google Meet, macam mana nak gunakan ni Kahoot, macam mana nak guna. Kita dah buat persediaan sebab kita dah tahu macam mana yang berlaku pada PDPR 1 itu. Dan kita juga sertai, anjurkan kepada guru-guru untuk sertai mana-mana webinar yang dianjurkan oleh pihak-pihak ketiga, pihak luar kan, secara online. Yang kita lihat ada yang buat macam Cikgu Helmi, dia buat webinar macam mana nak gunakan TikTok dan sebagainya sebagai kaedah pembelajaran. Dan Cikgu Aman cerita macam mana nak gunakan gadget-gadget sebagai digital in. Dan berbagai lagi cikgu viral, cikgu share dan sebagainya, city share dan sebagainya. Ini antara cikgu-cikgu yang mengorak langkah, menceritakan kepada kita penggunaan digital classroom ini. Yang mana akhirnya ia memberikan satu anjakan kepada guru-guru ini untuk lebih berkreatif, lebih dinamik, lebih bersemangat, lebih mampu untuk mencorak macam mana kaedah pembelajaran secara online ini. Saya secara peribadinya juga telah mengubah. Kalau dulu masih lagi pada tahun 2020 itu masih lagi menggunakan laptop zaman Tok Kaduk diploma dulu. Kan, 10 tahun, 12 tahun dahulu. Tapi pada tahun 2021 ni kita cuba untuk mencari seperti mana Cikgu Adeline cerita tadi juga, laptop yang boleh di touch screen kan, yang boleh ditulis, boleh contoh. Sebab apa? Bila kita guna benda yang touch screen, ialah bila kita mengajar tanpa, saya nampak pada tahun 2020 tu, bila kita mengajar secara bercakap saja, murid jadi macam bosan.
Tapi bila kita menulis sambil bercakap ataupun menunjukkan video, corakkan, menconteng dan sebagainya, dia jadi berminat. Sebab apa? Intonasi kita berbeza, komunikasi kita berbeza, kaedah kita berbeza. Berbanding kita just, okay, Assalamualaikum, hari ni cikgu nak ajar sejarah. Kalau ajar sejarah tanpa ada conteng, tanpa ada ni, dia jadi macam alah bosannya. Ataupun grammar BI ke tanpa cikgu ada. Yalah, normally mana-mana cikgu dia akan suka nak sangat menconteng. Dia tak cikgu lah kalau sekadar bercakap. Kan? Dia akan nak conteng, dia nak tunjuk. Ni macam mana 2 tambah 2 macam mana. Kalau tak nampak lagi macam mana lagi tunjuk. Dia tunjuk step by step. Sebab itulah guru. Jadi saya pun secara peribadi itulah melabur lah. Saya rasa mana-mana guru pun, kebanyakannya guru kan. Kalau pastinya kalau saya selalu tengok Cikgu Aman punya Facebook misalnya, setiap hari orang beli Surface. Beli Surface, beli laptop, beli screen beam dan sebagainya. Sebab apa? Sebab ingin memberi kepuasan kepada murid, menunjukkan kesungguhan guru itu untuk memberi sesuatu. Dan tahun ni memang banyak. Macam saya pun labur beli laptop, beli set meja. Memang kat sekolah, memang kat rumah ni dah buat studio sendiri. Kita dah, kalau tengok kan, saya dah buat beli ring light, beli ni dan sebagainya. Sebagai satu inisiatif pada diri sendiri, ganjaran ialah duit kita boleh cari, tapi untuk memberikan sesuatu didikan ilmu kepada anak murid ni, dia perlukan pengorbanan. Inilah pengorbanan yang dilakukan oleh guru. Mungkin ada yang nampak cikgu ni kaya, senang sebagainya. Kita tahu kesusahan belakang dia, kan? Kesanggupan dia, bagaimana dia cari dan sebagainya. Ada cikgu yang buat pinjaman, asalkan anak murid tahu, faham, jelas. Itu yang kita kena sedar, dan orang ramai kena tahu. Mungkin nampak macam cikgu ni mewah lah apa. Tak. Kan? Ada orang sanggup pergi TM turun naik dan sebagainya untuk dapatkan Unify. Pastikan rumah dia esok mesti ada Unify. Supaya internet dia tak lag, anak murid dia dapat faham dan sebagainya. Ini antara cerita-cerita cikgu-cikgu yang saya kenal, yang diceritakan. Kan? Jadi pembinaan studio dekat sekolah, macam saya sendiri sebagai ketua bidang dekat sekolah sendiri, saya buat satu inisiatif yang saya kenalkan sebagai ikon. Inisiatif kelas online nice. Saya cuba cari sponsor ataupun guna duit bidang yang ada, kita bagi contoh setiap guru ni macam grant atau bantuan lebih kurang RM50 ke RM100 macam tu kan, kita bagi untuk beli alat-alat online seperti ring light, seperti webcam dan sebagainya, support untuk buat masing-masing ada workspace dekat rumah masing-masing, supaya tak adalah cikgu online dalam keadaan malap, gelap. Tak adalah cikgu online guna kamera yang masih macam CCTV, kabur-kabur sebagainya. Kita nak supaya murid ni, cikgu aku bersemangat, aku pun kena semangat. Cikgu aku hebat, aku pun kena hebat. Sebab anak murid, macam sekolah saya, sekolah bandar, lepas tu anak murid pula bukan sekadar guna handphone biasa. Ini ada iPhone 11 lah, iPhone 12 lah sebagainya. Canggih handphonenya, ada iPad sebagainya. Kalaulah keadaan cikgu dalam keadaan masih lagi takut yang lama, ia akan memberi kesan, aku lagi ni. So, kita kena bukan nak bersaing, tapi dia nak memberi kepuasan pada murid supaya dia jelas apa yang kita ajar dan sebagainya. So, bagi saya secara peribadi, persediaan untuk tahun 2021 ini lebih baik, tapi kekangan tetap ada. Kan, kekangan itu biasalah. Kan, dari sudut macam kat bandar ni, saya rasa tak ada masalah internet. Cuma yalah, ramainya guna, macam saya ada buat sendiri kajian pada anak murid, berapa ramai yang guna data prepaid, berapa ramai guna wifi, dan kebanyakannya guna prepaid. Cuma masalahnya adalah bila top up tiap-tiap bulan sebagainya, bila internet, yalah, satu hari tu kalau kelas Google Meet tu, dia boleh satu kelas pun dah guna sampai 2 gig. 2 ke 6 gig paling maksimum. Kan? Kalau lah berapa kelas satu hari tu, agaknya berapa gig. Bayangkan enggak, itu yang kita mohon sangat-sangat daripada pihak kerajaan ke sebagainya untuk menilai penggunaan ataupun nilai apa ni kita kata, harga Unify ke contohnya, harga internet sebagainya, supaya diturunkan lagi, sebab ia menjadi satu kalau dulu ia bukan bahan asas, tapi internet sekarang ni adalah bahan asas, keperluan asas yang perlu ada setiap orang dekat rumah. Jadi secara personal, cabaran saya rasa untuk tahun ni, walaupun kita, yalah, guru-guru dah ada dekat stesen masing-masing,
Untuk kalau tak dapat kelas online, kita pergi offsite seperti mana cikgu Awang ceritakan tadi juga, kita turun. Kat bandar ni pun kita turun. Sebab ada yang murid yang hilang. Yalah, daripada 30 orang, 29 yang datang, satu ni hilang. Mana pergi? So kita pergi cari. Kita pergi rumah dia, kita bagi bahan dia. Kita tahulah keadaan dia macam mana. Ada faktor yang susah. Yalah, walaupun dia sekolah, macam sekolah saya, sekolah swasta, berbayar sebagainya. Tapi kita bukan nak lihat pada tu, dia ada kalangan mungkin daripada anak angkat dan sebagainya. So kita lihat dia mungkin anak yatim dan sebagainya. Jadi kita pergi, kita bagi bantu, bagi tugasan dekat rumah dia sebagainya. Ada yang kita buat cara home tuition, maksudnya kat rumah kita ajar, cuma dia punya SOP dan sebagainya lah. Nak macam mana? Sebab kalau dia tak datang, akan berlakulah gap ilmu dia ataupun gap pendidikan yang dia tertinggal. Jadi itu antara yang dilakukan. Dan sebenarnya kalau saya cerita tadi juga, tahun 2020 cikgu saya mungkin, sekolah-sekolah saya mungkin ada masalah dari sudut kekangan penggunaan gadget. Tapi apabila saya nampak pada tahun 2021 ni, penggunaan gadget dah ramai. Cikgu saya, sekolah saya sendiri pun daripada contoh 16 orang, hampir separuh dah tukar gadget baru yang lebih moden, yang lebih baik, supaya anak murid dalam keadaan lebih baik, jelas apa yang mereka belajar. Itu sekadar untuk sesi yang kedua ini. Terima kasih. Okay, terima kasih Ustaz. Dan kita lihat ya, pengorbanan guru itu demi memastikan anak-anak murid mendapat ilmu, dan guru melihat sebagai ini adalah satu amanah yang telah dipikul oleh mereka untuk memastikan anak-anak kita mendapat ilmu. Terima kasih Ustaz. So sekarang ni kita kepada Cikgu Adeline pula. Cikgu Adeline, macam mana untuk tahun ni? Adakah lebih bersedia menghadapi pembelajaran di rumah? Untuk tahun ni, alhamdulillah lah, sebab tahun lepas kita dah bersedia, dah tahu keadaan macam mana. Tahun ni kita sambung buat cara yang sama, tapi cabaran dia tetap sama macam cakap Cikgu Muzakir tadi kan. Talian internet kan, ada lagi pelajar saya yang masih share gadget dengan adik-beradik lah. Jadi kita tengah buat Google Meet kelas tu kan, dia bagilah message dekat Telegram, cikgu minta maaf, saya tak dapat hadir kelas sebab adik saya pun sedang kelas. Okay, itulah cabarannya. Okay, itu cabaran yang pertama. Cabaran yang kedua, cikgu juga adalah ibu bapa. Okay, last year kita berebut, maknanya sebelah kiri anak nombor 1, sebelah kanan anak nombor 2. Sedangkan pada masa yang sama kita sedang mengajar dalam kelas. So suara cikgu sebelah kiri kanan pun masuk dalam kita punya skrin kan. Okey, jadi kebetulan kan tahun lepas saya ubah suai sikit rumah saya buat tambah lagi satu bilik khas untuk inilah kelas online semua kan, untuk anak-anak belajar, untuk saya sendiri buat kelas, dan kemudahan dalam bilik itu semua, kemudahan kira digital room lah, dengan ada skrin untuk saya, mirror kan saya punya skrin komputer, ada whiteboard, memang betul-betul suasana dalam classroom. Okay, so masalah bunyi itu tak ada gangguan bunyi, ada kelas 1, kelas 2 di sekeliling kan. Dah tak ada. Sedangkan tahun lepas dalam keadaan rumah sedang renovate, dalam kereta pun saya buat kelas sebab nak mengelakkan gangguan bunyi kan. Okey, itu yang pertama lah, line, dan kemudian gadget. Yang ketiga, komitmen pelajar. Okey, kadang-kadang ada jugalah masalah 1-2 pelajar yang saya tak tahu kenapa dia tak masuk kelas, okay, tapi kita carilah punca dia tak masuk kelas. Saya tak macam sekolah-sekolah cikgu yang Cikgu Awang dengan Cikgu Muzakir, sebab pelajar di sekitar kami bertebaran seluruh Malaysia. Kalau yang dekat Sabah Sarawak tu saya tak boleh pergi Sabah Sarawak kan. Kalau yang ada dekat Kelantan, kalau ada yang kat Johor, kita tak boleh nak pergi satu-satu, tak boleh. Tapi kita tanyalah dekat kawan-kawan yang terdekat dengan dia, kenapa pelajar ni tak ada. Itulah cabarannya. Mungkin dia komitmen dia terhadap kelas tu tak ada. Tapi untuk yang lain-lain tu majoritinya dia dah tahu sebab jadual telah dibekalkan seperti tahun lepas, dia dah tahu.
sepanjang hari daripada pukul 8.30 sampai pukul 2.30 ialah waktu persekolahan. So ibu bapa pun dah faham anak dia sampai pukul 2.30 tak boleh diganggu. Itu kan dah masuk pelibatan ibu bapa kan. Okey, dan pelajar pun dah tahu okey pagi 8.30 sampai 9.30 jadual kelas matematik. Jadi dia akan masuk. Cikgu pun akan bagi link Google Meet yang biasanya memang samalah. So dia dah faham dah. Melainkan kita tak buat online, kita buat offline. Yang cara offline tadilah yang kita nak minta semua pelajar terlibat. Macam Cikgu Muzakir cakap buat video. Macam Max kan buat video. Pelajar bagi jawapan dalam bentuk video. So jadi menariklah. Memang sangat kreatif. Cikgu pun kalah. Cikgu pun kalah. Dan satu lagi cabarannya juga ni, saya rasa cabaran lah. Tapi cabaran yang mempositifkan diri kita sebagai guru lah. Pelajar ni dia tak kira masa sebab kita dah bagi homework suruh buat kan. So dia tak kira masa, pukul 11.49 malam pun dia akan message cikgu soalan ni nak buat macam mana. So cikgu pun dah bersiap sedia. Tapi dia dah ada iPad, cikgu buat video pula jawapan, screen video lah, jawapan macam mana nak selesaikan. So sekiranya ada pelajar lain yang tanya jawapan yang sama, so cikgu dah tahu, okey ambil je lah video ni. So kita pun tak rasa terganggu sebab benda tu kita dah buat dengan pelajar lain. So kalau kita ambil cabaran itu, pada saya lah cabaran itu sebagai satu perkara yang boleh meningkatkan kita punya profesionalisme, maka kita akan rasa cabaran itu satu benda yang positif yang akan menjadikan kita meningkatkan ilmu lah mungkinlah meningkatkan ilmu lah kan. Sebab sebelum ni kita dulu teacher training pun mana ada belajar online ni, semua pembelajaran bersemuka. Tak ada satu orang cikgu pun dalam Malaysia ni saya rasa mungkin kurikulum yang terbaru ni cikgu-cikgu yang sedang training nak cikgu adalah yang online kot. Tapi yang dulu tak ada satu orang cikgu pun di Malaysia ni yang dia punya dalam training tu okey kita buat online teaching, tak ada saya rasa. So jadi perkara-perkara ini secara tak langsung meningkatkan kita punya profesionalisme, meningkatkan kita punya ilmu tanpa kita sedar, kita cari sendiri dan kita menjadi positif lah. Sebab kalau kita nampak itu sesuatu yang bagi masalah pada kita, bagi susah pada kita, maka dia akan jadi susah lah. That's why kita rasa stres. Sebenarnya memang stres pun buat kelas online ni. Sebab kita bercakap, sama macam bercakap dalam kelas. Saya. Sebab kita sebenarnya tak nampak murid tu depan kita kan. Jadi kita bercakap. Sekarang ni pun saya bercakap macam nak bercakap dalam mengajar dalam kelas kan. So lepas mengajar 1 jam tu kita rasa penat lah. Bukan penat sebab berjalan lah. Tapi lontaran suara tu, cikgu ni aset dia ialah suara. Kan, aset dia ialah suara. Kalau suara tak ada, suara berbisik, murid pun tak boleh nak ikuti kita punya kelas. Itulah cabaran yang saya nampak. Seperti macam cikgu lain, macam pedalaman lain kan. Cikgu Muzakir senang dia keliling murid-murid dia. Macam saya tak boleh nak akses murid-murid saya secara bersemuka sebab bertebaran seluruh Malaysia. Tapi itulah kita gunakan kawan-kawan yang macam kenapa dia tak ada apa semua, dan in the end dia akan datang balik kepada saya, cikgu minta maaf saya tak dapat datang sebab ni. Kalau tahun lepas sebelum kelas dia dah bagi tahu, cikgu saya minta maaf saya tolong ayah saya dekat ladang kelapa sawit. Terus dia rasa belas kasihan kan. Kesian dia kata macam membantu keluarga apa semua. Tak apa, nanti nak tanya kawan-kawan apa yang cabar hari ni. Itu saja Puan Lily. Okey, terima kasih Cikgu Adeline. Saya nak sambung terus juga dengan Cikgu Adeline. So, seperti yang kita lihat kan, anak-anak ni apabila di rumah, mereka ada yang membantu ibu bapa, ada juga kekangan dari segi penggunaan gadget dan sebagainya. Jadi sebagai ibu bapa pula, bagaimana mereka boleh membantu menyokong pembelajaran di rumah anak-anak? Jadi pada pendapat Cikgu Adeline macam mana yang kita sebagai ibu bapa ni, macam mana kita boleh support pula? Silakan. Okey. Yelah sebab saya sebagai seorang guru, di rumah saya ni ada 6 orang pelajar. Tidak termasuk berpuluh-puluh pelajar saya di sekolah kan. 6 orang pelajar,
yang sama juga mengikuti kelas online. Saya nampak tahun ini pihak sekolah mereka, sebab kita buat perbandingan, sebenarnya saya buat perbandingan kaedah yang sekolah saya buat dengan kaedah sekolah anak-anak saya. Tahun lepas memang tak ada jadual yang teratur. Kadang-kadang cikgu buat kelas malam, kelas hari Sabtu, hari Ahad. So kita tidak mereka tidak ada jadual yang tetap. Okey, tapi tahun ini saya rasa semua sekolah pun sama. Dia dah tetapkan jadual pembelajaran. Mungkin satu hari 2 subjek macam tu kan. Which is baguslah. Cumanya pada sebagai ibu bapa pula lah, peranan kita ialah bila pihak sekolah dah bagi jadual kan, dan sekolah-sekolah pun ada mewujudkan grup WhatsApp atau Telegram sarana ibu bapa kan. Itu yang dalam PPPM PPPM kandungan PPPM, iaitu pelibatan ibu bapa dengan program-program sekolah kan. Antaranya macam ni lah, bila timbulnya MCO PKP ni, bila sekolah buat kelas online, pihak sekolah telah memberikan jadual, membekalkan jadual kepada semua murid. Jadi ibu bapa peranan dia cakna lah dengan dia punya anak-anak punya jadual, cakna. Maknanya dia dah tahu anaknya hari ini kalau sekolah rendah tu 2 subjek je satu hari, kalau katakan BM dengan matematik, dah minta bersedia. Malam tadi lagi kalau ikutkanlah, okey besok subjek ini siapkan. Sekolah yang ada sekolah rendah pula, guru cakap ambil modul pondok GAP. Sekian-sekian hari bulan daripada pukul berapa, nanti selepas seminggu pulangkan balik di kotak yang sama. So itu juga peranan ibu bapa untuk memastikan modul diambil, disiapkan dan juga dihantar. Okey, mungkin okey ada ibu bapa yang tidak kurang bernasib baiklah. Saya sendiri pun 6 orang anak, termasuk saya, termasuk suami saya, dah ada 8 orang yang kalau sepatut ada 8 gadget lah kan. Okey, tapi tidak semua guna laptop. Okey, kita memaksimalkan, mengoptimalkan penggunaan gadget sedia ada. So macam saya sebagai guru pula memang memerlukan laptop untuk buat kelas online. Okey, suami saya juga pun begitu, dan anak-anak yang di peringkat universiti pun sama, dia memerlukan laptop. Maka gadget yang tinggal ada satu iPad dan beberapa handphone. Jadi itulah yang kita bagi anak-anak kita guna untuk buat kelas online. Okey, kemudian itu di peringkat saya lah, dan saya faham ada pelajar-pelajar saya yang saya katakan tadi berkongsi gadget. Mungkin ibu bapa keluar bekerja, ada satu saja handphone yang boleh digunakan, mungkin berkongsi 3. Jadi kita tak boleh kata ibu bapa kenalah beli, dah cukup kan. Kita tak tahu apa masalah dia, tidak ada peruntukan untuk beli ke apa ke, kita tak boleh nak macam paksa kan. Tetapi sekurang-kurangnya walaupun ada sekolah-sekolah yang beli, dia tolong, PIBG dia memainkan peranan collection, beli beberapa gadget bagi kepada pelajar-pelajar yang dikatakan dalam kumpulan B40. Jadi kalau yang tak termasuk tu, kadang-kadang jangan kata B40, M40 pun ada masalah yang tu. So ibu bapa mungkin boleh nasihatkan pada anak ataupun buat penggiliran. Kalau kelas pagi ni tak boleh join, katakan tanya kawan-kawan dan maklumkan kepada guru supaya guru pun tak bersangka-sangka ni dia nak join kelas ke tak nak, dia buat apa, dia mengemas rumah ke, tolong mak dia masak ke sampai mak dia tak boleh bagi dia join kelas. So ibu bapa boleh maklumkan kepada guru-guru, katakan kami berkongsi. Jadi guru pun akan cakna juga, bagi tahu pelajar dia ada masalah, dan mungkin guru boleh follow up selepas kelas ataupun bila-bila masa cakap dengan ibu bapa tersebut dia ada waktu free masa bila. Itu peringkat guru pula lah. So kalau nak bertanya, tanyalah pada masa yang dia bagi tu. Pada pendapat saya macam itulah sebagai seorang guru yang juga sebagai ibu bapa. Yang saya nampak masalah ni daripada
Last year lagi adalah untuk anak saya, kalau sekolah tak ada jadual yang sistematik memang masalah lah. Sebab kita tak tahu sekejap kan tiba-tiba mesej dalam grup kelas dia kata ada kelas petang ni. Kalau kita tak ada di rumah pada ketika itu, memang masalah jugalah. Okey. Dan satu lagi, dia lagi masalah apabila pelajar sekolah rendah. Sekolah menengah, sebab pelajar-pelajar saya sekolah menengah, saya tak melibatkan ibu bapa pun sebab mereka dah tahu tanggungjawab dia. So bila kita kata okey jadual besok pukul berapa, so dia dah bersedia. Kita bagi, kalau kita lambat bagi link, dia akan ingat cikgu hari ni link belum bagi ke, dia akan ingatkan kita. So dan kita akan bagi juga link kehadiran sebab kehadiran juga dilaporkan kepada pihak sekolah dan juga kepada pihak JPN, maka pelajar-pelajar dah bersedia. So masalah ibu bapa sekarang ni ialah apabila anak-anak yang di sekolah rendah, lebih-lebih lagi yang di tahap 1 kan, tahap 1 yang darjah 1, 2, 3 tu, kadang-kadang dia buka Google Classroom dia pun dia tak tahu. Lepas tu dengan dia punya ID, dia punya password pun dia tak ingat. Jadi kan yang itu pun memang kita sebagai ibu bapa ni kan memang kena plan lah cara macam mana. Sebab cikgu bagi dalam grup sarana tu, cikgu bagi berikut adalah ID dan password setiap pelajar, dia kata. So ibu, sebagai ibu lah, saya save dekat tempat lain tu in case kalau lupa password ataupun lupa ID, so kita dah tahu macam mana nak buka. Tapi yang sekolah menengah, dia orang dah pandai sendiri, cuma sekolah rendah saja. Itulah pandangan saya dan apa yang saya buat sebagai ibu bapa untuk memastikan PDPR ini berjalan seperti yang dirancangkan. Okey, terima kasih cikgu. Memang mencabarkan kita guru, kita juga ibu bapa untuk menguruskan pembelajaran anak-anak kita dan juga anak-anak murid kita. So boleh kita dengar daripada Cikgu Awang pula, macam mana untuk Cikgu Awang, sebab tadi cikgu ada bercerita tentang anak murid yang membantu ibu bapa di ladang ataupun berniaga. Jadi macam mana dari segi penglibatan ibu bapa dan sokongan ibu bapa, apakah yang mereka boleh lakukan untuk memastikan anak-anak mereka tidak tercicir? Silakan. Okey, terima kasih Puan Lily. Seperti yang kita sedia maklum permasalahan berkenaan dengan ibu bapa dan keluarga yang berada di luar bandar ini, mereka memiliki cara gaya hidup yang berbeza dengan kita di bandar, dan kebanyakannya memiliki ladang dan sebagainya, dan memang itu satu isu yang real apabila anak-anak dia sadar sukarela membantu ibu-ibu bapa-bapa mereka untuk menyara kehidupan. Itu adalah isu yang real. Walau bagaimanapun memang kita memerlukan ibu bapa untuk memotivasikan dan memastikan anak-anak ini benar-benar terlibat dalam pembelajaran mereka. Walau dengan apa cara sekalipun, memang sekiranya memang kalau tidak dapat melaksanakan secara online sekalipun, kita pastikan anak-anak ini sentiasa up to date dengan apa yang latihan-latihan secara offsite dan offline yang diberikan oleh guru-guru mereka. Dan saya sendiri pun saya pernah melakukan kajian ketika saya berada di universiti untuk ijazah sarjana muda, dan hasil daripada kajian itu juga untuk bahasa Inggeris untuk bahasa Inggeris untuk anak-anak ini untuk menjadi cemerlang dalam bahasa Inggeris, penglibatan ibu bapa memang sangat-sangat penting untuk memastikan mereka berjaya dalam bahasa Inggeris. Kenapa? Pembelajaran di dalam kelas secara fizikal maupun secara online itu hanyalah membantu anak-anak murid ini secara basic. Namun yang lebih penting adalah pembacaan anak-anak ketika mereka berada di rumah. Okey, untuk bahasa Melayu, bahasa Inggeris, bahasa Arab sekalipun, apa yang mereka perlukan adalah mereka perlu didedahkan dengan pembacaan-pembacaan seperti buku-buku dan sebagainya. Jadi sekurang-kurangnya ketika PDPR ini untuk menambahkan lagi kesan ataupun impak daripada kelas-kelas secara PDPR adalah ibu bapa juga boleh menyediakan pembacaan kepada anak-anak dalam bahasa Inggeris dan bahasa Melayu jugalah. Kerana apa?
kerana hasil daripada kajian yang kami di peringkat universiti telah laksanakan adalah pembacaan di rumah juga memiliki impak yang besar pada anak-anak. Jadi poin saya adalah ibu bapa kena faham bahawa PDPR mahupun kelas secara fizikal, walaupun dalam keadaan normal sekalipun, kalau tak ada COVID di rumah, di sekolah ada physical class, di rumah juga kena ada. Still ibu bapa kena pastikan anak-anak ini betul-betul membaca, memiliki buku-buku yang equipped mereka untuk mempelajari bahasa Melayu dan bahasa Inggeris. Pembacaan untuk cikgu-cikgu bahasa ini kita faham. Anak-anak kena banyak membaca. Dan untuk ibu bapa yang memang seperti yang Cikgu Adeline kata tadi, ada ibu bapa yang memang tak mampu nak menyediakan peranti-peranti digital seperti tablet, phone dan sebagainya yang kepada semua anak-anak mereka. Jadi ibu bapa ini kena pastikan adalah pembahagian dan sebagainya secara kreatif untuk ibu bapa ni untuk pastikan anak-anak ini ada buat sekurang-kurangnya. Dan poin terakhir mungkin yang saya nak sampaikan adalah berkenaan dengan TV pendidikan. Sekarang ini Kementerian Pendidikan Malaysia dan stesen-stesen TV di seluruh Malaysia ini telah bekerjasama untuk melaksanakan TV pendidikan. Dia ada jadual dan sebagainya. Ini di peringkat awal, namun kita boleh manfaatkan, ibu bapa boleh manfaatkan dan pastikan anak-anak ini betul-betul tune, pergi belajar dengan bersungguh-sungguh melalui TV pendidikan. Kalau tak dapat buat secara online sekalipun. Sebab saya yakin walaupun capaian internet di luar bandar agak kurang, ada masalah, namun capaian televisyen seperti Astro dan sebagainya itu agak meluas. Jadi sekurang-kurangnya kalau tak dapat pun buat secara online, anak-anak ni boleh belajar juga melalui TV pendidikan. Kita manfaatkan apa yang kita ada. So ibu bapa boleh pastikan anak-anak mereka ini terlibat sekali dan belajar memanfaatkan TV pendidikan ini, sebab saya yakin guru-guru yang keluar dalam TV pendidikan ini adalah guru-guru yang hebat. So memang tak ada masalah. Jadi tak ada masalah untuk kita manfaatkan TV pendidikan, rancangan-rancangan pendidikan yang sangat-sangat penting ini. Wallahualam, itu jawapan daripada saya. Terima kasih Puan. Okay, terima kasih kepada Cikgu Awang. Ya, sekarang ni tahun ni kita nampak banyak inisiatif daripada pihak-pihak pendidikan, KPM dan swasta untuk membantu, dan juga saya rasa secara online pun ada beberapa website yang diwujudkan untuk menyediakan lesson plan di mana kita sebagai guru dan juga ibu bapa boleh dapatkan akses untuk kita membantu anak-anak kita meneruskan pendidikan mereka di rumah. Okey, terima kasih Cikgu. Sekarang ni kita